Penubuhan Mahkamah Persekutuan. Menurut Perkara 121-2, Perlembagaan Persekutuan perlulah menubuhkan sebuah mahkamah yang dikenali sebagai Mahkamah Persekutuan. Bidang kuasa Mahkamah Persekutuan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, rayuan berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi atau Hakim Mahkamah. Yang kedua, bidang kuasa asal ditentukan mengikut Perkara 128 dan Perkara 130 Perlembagaan Persekutuan. Dan yang terakhir, bidang kuasa lain atau yang diberikan berada di bawah Undang-Undang Persekutuan. Selain itu, menurut Perkara 128 Perlembagaan Persekutuan, Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa eksklusif dalam menentukan perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri dikira terbatal serta tidak ada kuasa untuk membuatnya. Yang kedua, Badan Perundangan Negeri tidak ada kuasa dalam mempertikaikan apa-apa masalah di antara negeri-negeri atau persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Masyara binti Mazri, nombor metrik 058244. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung mengenai Perkara 1282. Perkara 1282 mengisahkan mengenai Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa dengan tidak menyentuh bidang kuasa Mahkamah Persekutuan untuk membicarakan rayuan-rayuan. Mahkamah Persekutuan ini dia mempunyai bidang kuasa iaitu tertakluk kepada apa-apa mahkamah yang mengatur cara bidang kuasa itu dijalankan untuk memutuskan sesuatu soal yang timbul dalam perbicaraan di suatu mahkamah lain tentang kuat kuasa mana-mana peruntukan perlembagaan ini dan menghantar balik kes itu kepada mahkamah yang lain untuk diselesaikan mengikut keputusan itu. Bidang kuasa Mahkamah Persekutuan untuk memutuskan rayuan dari Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi ataupun seseorang hakim mahkamah itu hendaklah sebagaimana yang diperuntukkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Di samping itu juga, Mahkamah Persekutuan ada bidang kuasa penasihat dan ia diperuntukkan dalam Perkara 130 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya akan disambung oleh kawan saya dalam perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanana binti Hanim, nombor metrik 058177. Okey, seterusnya ialah mengenai keanggotaan Mahkamah Persekutuan. Okey, dalam ni kita ada 4 poin. Dan poin yang pertama ialah mahkamah ini terdiri daripada siapa? Okey, mahkamah ini terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Ketua Hakim Mahkamah Tinggi di Tanah Melayu dan Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak serta 7 orang Hakim Mahkamah Persekutuan yang lainlah. Okey, yang kedua ialah Ketua Hakim ini juga merupakan Ketua Badan Kehakiman di Malaysia. Okey, yang ketiga, semua hakim ini telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan. Okey, yang terakhir, tugas dan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan ini juga telah dinyatakan di dalam Akta Mahkamah Persekutuan 1964 Seksyen 74.1. Okey, akta ini mengandungi bahawa akta itu mengatakan bahawa komposisi setiap prosedur Mahkamah Persekutuan mestilah terdiri daripada 3 orang hakim atau lebih dalam bilangan ganjil seperti yang telah ditentukan oleh Ketua Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Hafiz bin Yusri. Saya memegang matrik 058520. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan mengenai bidang kuasa asal Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa asal yang eksklusif berkaitan dengan perkara-perkara yang bersangkutan dengan perlembagaan, iaitu untuk menentukan kesahihan dan kesahan mana-mana undang-undang yang dibuat oleh Perundangan Persekutuan atau negeri yang mana ianya di luar bidang kuasa badan-badan perundangan tersebut. Selain itu, Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa seperti yang diperuntukkan oleh Perkara 128 dalam kurungan 1 dan kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan dan dengan demikian mempunyai bidang kuasa yang serupa dan boleh melaksanakan kuasanya seperti yang ada pada Mahkamah Tinggi. Seterusnya, Mahkamah Persekutuan dalam menjalankan bidang kuasa asalnya di bawah Perkara 128 dalam kurungan 1B Perlembagaan Persekutuan, iaitu
dalam menyelesaikan pertelingkahan antara persekutuan dan negeri dan hanya mengeluarkan penghakiman yang berbentuk pengisytihadan sahaja. Saya Radin Fitri Afifi bin Radin Samsul Kamar. Nombor matrik 062296. Saya akan menerangkan tentang rujukan mengenai persoalan perlembagaan. Yang pertama, apabila persoalan mengenai perlembagaan dibangkitkan, hakim hendaklah menangguhkan prosiding sehingga mahkamah persekutuan membuat keputusan mengenainya. Maksudnya di sini, jika persoalan perlembagaan dibangkitkan, hakim hendaklah menangguhkan prosiding, iaitu perbicaraan di mahkamah sehingga mahkamah persekutuan membuat keputusan mengenainya. Okey. Seterusnya, perintahnya penangguhan itu boleh dibuat oleh hakim sendiri atau dipohon oleh mana-mana pihak kepada prosiding itu. Maksudnya, jika persoalan perlembagaan dibangkitkan, hakim boleh menangguhkan prosiding itu ataupun dipohon oleh mana-mana pihak kepada prosiding itu. Okey. Apabila telah prosiding itu ditangguhkan, hakim akan menyatakan soalan yang timbul dalam bentuk kisas, yang mana soalan tersebut membolehkan jawapan diberi secara ya atau tidak sahaja. Maksudnya di sini, selepas itu hakim akan menyatakan satu soalan kepada pihak prosiding yang dalam bentuk kisas yang jawapannya hanya ya atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Rujukan mengenai persoalan perlembagaan yang ketiga, iaitu apabila satu kes telah dihantar ke Mahkamah Persekutuan melalui Seksyen 84 Akta 91, Mahkamah Persekutuan hendaklah tertakluk kepada peraturannya, mendengar dan memutuskan kes itu sama seperti suatu kes rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, apabila jawapan telah diberikan oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi hendaklah meneruskan perbicaraan dan membuat keputusan mengikut keputusan Mahkamah Persekutuan atau seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai bidang kuasa rayuan jenayah. Mahkamah Persekutuan mempunyai kuasa dan bidang kuasa yang sama dengan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan rayuan jenayah. Mahkamah Persekutuan juga boleh mendengar rayuan dari Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Rayuan bertindak terhadap kes yang didengar oleh Mahkamah Tinggi dalam bidang kuasa asalnya. Pendakwa raya hendaklah memberikan sebarang notis rayuan atau kebenaran bertulis oleh pegawai tersebut. Rayuan dibuat berdasarkan campuran undang-undang dan fakta atau persoalan undang-undang. Mahkamah Persekutuan boleh mengeluarkan waran dan mengarahkan supaya tertuduh ditangkap dan dibawa ke hadapannya, dan boleh menahannya sementara rayuannya didengar atau dia dijamin jika rayuan adalah mengenai pembebasan tertuduh. Kesan rayuan jenayah. Rayuan bukan penangguhan hukuman kecuali dalam kes-kes yang disebut dalam Seksyen 88 dan 89-3. Rayuan tidak bertindak sebagai penangguhan keputusan, perintah atau hukuman. Jika perayu akhirnya didapati bersalah, tempoh tahanan tidak dikira sebagai sebahagian dari tempoh hukuman, kecuali Mahkamah Persekutuan menyatakan sebaliknya. Jika hukuman melibatkan hukuman mati, yang pertama, hukuman tidak akan dilaksanakan sehingga tempoh untuk membuat rayuan atau jika tempoh itu dipanjangkan sehingga tempoh yang dipanjangkan itu tamat. Yang kedua, jika notis diberikan untuk merayu, hukuman tidak akan dilaksanakan sehingga rayuan diputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman bin Yusof. Dengan nombor matrik 063532, hari ini akan menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan Mahkamah Persekutuan dalam bidang kuasa rayuan sivil. Mahkamah Persekutuan ini mempunyai kuasa dalam bidang rayuan sivil, namun ianya tertakluk kepada peraturan yang mengawal proses di Mahkamah Persekutuan yang berkaitan dengan rayuan. Rayuan dari Mahkamah Rayuan ke Mahkamah Persekutuan hanya dibenarkan dalam dua keadaan, iaitu yang pertama, dari sebarang penghakiman atau perintah Mahkamah Rayuan yang berkaitan sivil yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.
Yang kedua pula, dalam mana-mana keputusan yang memberi kesan kepada peruntukan perlembagaan yang termasuk dengan kesahihan sesuatu undang-undang bertulis berkenaan peruntukan tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.